Okey, baik. Kita ada 66 orang yang sedang menonton pada petang ni. Cuba komen saya. Saya nak tengok berapa orang yang masih berinteraksi pada petang ini. Saya, Alhamdulillah, Ajman, Nadia, Balqis, Hafiz, Hidayah, Nur Aisyah, Daud, Ain, Faiz. Alhamdulillah masih hidup Walaupun kita kat petang, biasanya petang-petang kita tidur. Mostly waktu zaman saya belajar dulu, waktu inilah waktu paling enak untuk tidur. Ainun, Atika, Atira, Amrina. Jadi saya bagi tahu, semalam saya ada talk di USIM, SPMM secara live, secara online. Apa yang saya suka yang dibuat oleh USIM ni, bila mana ada interaksi antara audien dan juga speaker. Tak adalah saya bercakap, sahabat-sahabat dengar sampai tertidur. Tak. Tapi saya suka saya suka sebut nama Batrisha, Atia, An-Nur, Nur Asikin, Nur Atikah. Kenapa? Kenapa saya katakan macam tu? Sebab bila kita ada interaksi, ada komunikasi, secara tak langsung, audien mudah attract dengan kita, mudah dekat, mudah engage dengan kita. Kita mudah rapat orang panggil. Kalau boleh sampai menjadi kawan baik kepada audien, walaupun sebelum ni dia stranger, dia orang asing, tetapi setelah kita tegur dia, macam contoh saya tegur Atika, saya tegur Ainun, saya tegur An-Nur, saya tegur Asikin. Bila saya tegur, dia akan lagi mesra, lagi rapat. Macam tu juga kita dengan audien di media sosial, khususnya di TikTok, khususnya di Instagram yang kita buat sebelum ni. Bila saya buka saja link yang Dr. Faisal bagi berkaitan dengan result sahabat buat, Alhamdulillah, saya syukur bila mana ada yang buat, ada yang walaupun ada yang tak submit lagi, saya tahu. Tapi saya sangat-sangat mengucapkan, saya sangat banggalah bila sahabat-sahabat berjaya capai yang saya fikir, student kot, macam mana boleh capai? So maksudnya ada benda yang sahabat-sahabat berjaya tackle, dan kadang-kadang benda itulah benda separa sedar. Benda itu kita dah buat tapi kita tak boleh duplicate benda tu. Tu separa sedar lah. Kita hanya buat, capai, lepas tu tak capai. Tu capai, tak capai. So benda itu berlaku kepada student-student saya seperti sebelum ni, dan hari ini kita akan bongkar satu persatu. InsyaAllah kita akan santai-santai pada petang ini. Saya akan kongsikan 7K, yang mana 7K ni 7 benda basic yang mana sahabat-sahabat perlu faham. Kenapa kita berada di media sosial, macam mana nak pukau mad'u ni, kenapa guna ayat pukau. Nanti saya akan cerita satu persatu. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sahabat-sahabat ready, komen ready. Saya nak tengok komen ready. Komen ready di ruangan komen. Ready, Daud, komen ready. Alhamdulillah, Daud. Azatil, Sayyidah. Saya baca. Ui, ya Allah. Lebih laju daripada USIM semalam. Semalam USIM saya boleh sebut satu-satu tau. Tapi hari ni saya tahu, lajunya. Syamimi, Abdul Rahman 2 kali 3 kali dia komen. Nur Haziqa, Nur Hayati, Amirul Faizan, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita akan terus dengan slide yang kedua. Saya minta maaf saya terpaksa buat slide macam ni. Okey, baik. Hari ini kalau ada pen dan kertas, tolong tulis 7K. Kenapa saya kata 7K? 7K ni 7,000 ke Encik Lebah? Betul ke 7,000 views je kita nak capai? Adakah 7,000 followers? No. Ini adalah orang panggil apa? Ini ada formula bagaimana kita nak tackle ataupun kita nak pukau audien ni supaya berada di bawah kita, berada di dalam tribe kita, berada dalam kelompok kita, bersama kita. Kalau kita sebarkan kebaikan, kita nak bawa orang satu tempat ke satu tempat yang lain, yang lebih baik, kita nak dia bersama-sama. Faiz contohnya, dia nak tackle kawan dia nak tarik Amirul Faizah bersama-sama dengan dia. Jadi dia perlu melakukan 7K ini. Apa dia 7K tu Encik apa? Kita akan telusuri satu persatu. InsyaAllah dalam tempoh 3 hingga 4 jam, 3-4 jam. Sejam ini insyaAllah kita akan usaha, kita akan korek sehabis baik insyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, yang pertama kepakaran. Seperti sebelum raya hari itu, kita ada bahagian satu slide yang bertajuk niche.
niche. Kalau kita masuk ke kelas mana-mana, bengkel mana-mana, seminar mana-mana, talk mana-mana, akan bercerita tentang niche. Kepakaran. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat sudah mula nampak apa niche sahabat, apa kepakaran sahabat. Hayati, aku dah buat benda ni. Alhamdulillah, aku dah capai 50,000 views yang pertama. Oh, so kepakaran aku dah nampak aku ke arah ini. Amirul buat video tentang A. Oh, Alhamdulillah dia nampak aku adalah kepakaran aku adalah A. Nuri Syahini ni contohnya dia buat video pasal kecantikan. So aku dah nampak kemahiran, kepakaran aku adalah kecantikan. Jadi saya nak sahabat-sahabat komen. Sahabat-sahabat aku cuba komen satu kepakaran yang sahabat-sahabat mula nampak ada pada diri sahabat-sahabat. Cuba komen, saya nak baca. Cuba komen. Baik, silakan komen. Saya nak tahu juga, kita nak kenal-kenal. Memasak, Zatil kata memasak. Lagi-lagi apa yang dia nampak setelah dibuat video task sebelum ni dah berjaya, ada yang tak berjaya, tak apa, tulis je. Jangan risau. Waktu student adalah waktu kita melakukan kesilapan. Saya pesan dekat budak USIM, saya pesan kat tim saya, waktu student buat yang salah sebanyaknya. Tapi jangan tinggalkan kesalahan tu macam tu itu saja. Tapi belajar daripada kesalahan tu. Baik, menulis, Mursyidah kata menulis. Alhamdulillah. Lagi sahabat-sahabat kita yang lain, ada lagi tak? Bila dia nampak, oh gaming, Firisha, Kak Nadia kata dia dah start mula gaming. Tadabbur, Alhamdulillah, hidayah. Saya tak sangka budak dengan Islam ni dah ada juga gaming. Saya ingat tak ada, tapi tak apa. Gaming mungkin kita buat bentuk dalam dunia apa tu? Kita buat konsep kita, mengikut konsep kita. Mengedit, Syamimi kata, menyusun, mengarang puisi. Nizam kata melukis, Amrina kata edit video. Baik. Ada lebih kurang 7 orang, 8 orang. Makan. Okey. Lagi-lagi. Abdul Rahman, ayat Maisyair. Anisah kata ayat puitis. Lagi sahabat-sahabat, ada lagi. Ayat puitis ni kita kena telusuri lagi. Apa kepakaran niche puitis tentang apa? Tentang jiwa ke? Tentang emosi ke? Tentang kesakitan, kesedihan dan sebagainya. Kita kena kecilkan lagi skop tu. Maksudnya lebih berfokus lagi bagus. Fatin Alia kata mengedit dan mengarang video. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, bila mana saya bagi talk, saya jadi speaker, saya jadi trainer, saya mengajar beratus-ratus orang. Bukan beratus saja, malah beribu-ribu orang dah. Kalau kita nak kira semua, lebih kurang beribu-ribu orang dah saya ajar. Bila saya tanya tentang niche, tentang kepakaran, saya tak kata kita akan dapat. Kita belajar hari ni, esok akan terus dapat. Kita belajar sebelum raya, tiba-tiba kita akan terus dapat. Tetapi sahabat-sahabat, bila mana saya nak dapat saya punya niche 8 tahun sahabat-sahabat. 8 tahun. Tahun depan, tahun ke-9, tahun depan sekali lagi, tahun yang ke-10. Tetapi sekiranya sahabat-sahabat dapat awal, saya lepas saya buat tips Encik Lebah sebelum raya itu, Alhamdulillah saya dah dapat buat dah. Saya dah tahulah kepakaran saya syair, kepakaran saya makan, kepakaran saya mengedit video. Once kita dah sedar kepakaran kita, sahabat-sahabat dah jimat masa 8 tahun. Jimat masa 8 tahun. Sahabat hanya perlukan sebulan lebih je untuk kenal diri sahabat-sahabat. Tetapi saya memakan masa 8 tahun. Dan jangan bimbang bagi mereka yang tak kenal diri lagi. Saya tak tahulah Encik Lebah ni saya apa, kepakaran saya apa lagi, saya tak tahu. Malah tim saya pun ada macam tu. So sahabat-sahabat jangan menangis, jangan sedih, jangan risau. Sebab apa? Itu adalah proses. So bila saya tanya, ada lebih kurang dalam 20 orang komen, dia ada niche. Alhamdulillah, saya bersyukur. Okey? Bersyukur. Jadi hari ini, kenapa saya tamat tekankan kepakaran? Sebab dengan niche inilah yang akan menarik audien yang begitu. Kalau niche makanan, Aisyah kata, saya sukalah buat makanan, pasal semua makanan saya tahu. Harga makanan, jenis makanan, nak sedap ke tak, nak masin ke tak, jenis harga makan kat tempat mana, kedai makan mana yang perlu kita pergi. Contoh Aisyah tahu. So audien yang datang, mad'u yang datang kepada Aisyah adalah orang yang suka makan. Orang yang suka jalan-jalan cari makan. Orang yang suka benda yang sedap-sedap. Benda yang murah-murah. Mungkin Aisyah buat contoh buat video-video pasal makanan yang murah. Makanan marhain. Yang datang orang-orang yang marhain lah. Tetapi kalau Aisyah tukar sikit makanan untuk orang yang kaya. Untuk orang yang have. Orang-orang yang have.
Have lah, orang-orang kaya. So audien yang datang kepada Aisyah adalah orang-orang yang begitu. Orang-orang yang berduit, orang yang suka makan dan berduit. Begitu juga dengan Fatin mengedit dan mengarang video. Contohlah dia buat video ketak. Dia ajar orang, okey 10 tips, 9 tips, 8 tips, 7 tips. Macam mana nak edit video menggunakan Adobe Premiere. Macam mana kita nak edit video menggunakan Canva. So yang datang kepada Fatin adalah orang-orang yang meminati video. Okey. Pertama sekali kepakaran. Tolong bagi mereka yang lebih 40 orang ni saya tengok baru lebih kurang 20 lebih komen. Jadi sudah pasti dalam 40 lebih orang yang tak jelas apa kepakaran. So macam mana kita nak tahu kan? Saya bagi tahu. Okey, tolong okey. Saya bagi task sekarang, tolong komen Bagi mereka yang tak ada kepakaran lagi. Tolong komen 2 kelebihan yang awak ada. Cuba komen. 2 kelebihan yang awak ada. 2. Tak perlu 1, 2. Jangan pening, tulis dulu. Oi, aku pandai buat apa? Oh, aku pandai mengaji. Tulis ya. Saya pandai mengaji. So, contoh lagi apa? Komen lagi. Komen sahabat-sahabat. Komen 2 kelebihan sahabat-sahabat yang ada kat sahabat-sahabat sekarang ni. Saya pandai bercakap. Tulis. Saya pandai berkata-kata di khalayak. Okey, boleh tulis. Sahabat-sahabat, okey. Boleh komen sekarang. Ni task ya. Task untuk sahabat komen. Sebab daripada inilah kita baru boleh masuk ke yang kedua. Baik. Ada? Kiranya 20 lebih ni lah yang menyokong kita pada petang ni Saya pandai berlari dan bercakap. Okey, nice. Okey, pandai berkata-kata. Kalau pandai berlari, bercakap. Kalau berlari ni lebih kepada sains. Amirul Faizal. Mungkin kita boleh cerita. Ada orang tak boleh berlari macam Faizal. So ada orang tengok-tengok berlari seminit dah cungap-cungap dah. So mungkin Amirul boleh cerita pasal tips-tips ke lari macam mana. Itu adalah niche. Mungkin lebih kepada sukan. Bercakap pula niche lain pula. Niche kepada macam mana kita nak present, macam mana kita nak psycho orang. Itu adalah niche pandai berkata-kata. Pandai berkata, pandai jaga ikan. Untuk pengetahuan siapa pandai bercakap ikan, Faiz Zakwan. Di TikTok, ada satu TikTok, ni TikTok nelayan tau. Cuba bayang TikTok nelayan, orang yang tangkap ikan dekat laut tu. Followers dia beratus ribu. Apa yang dia buat? Dia post dia punya journey bagi tangkap ikan. Contoh hari itu dia tangkap ikan Nemo warna merah putih. Dia tangkap masuk dalam TikTok. Setiap hari esok ikan lain pula, lusa ikan lain pula, tulah ikan dori pula. So benda tu dia suka, dia post. Dan dia punya audien yang datang adalah orang peminat ikan. So dia dah ketahui lah, itulah minat dia. Itu adalah niche dia, ikan, tangkap ikan. Okey, itu tentang nelayan tadi. Okey, ada yang pandai mengajar, pandai mengarang ayat, TikTok Faiz. Hobi Abang Z, TikTok Faiz. Pandai beri nasihat, pandai menulis. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tulis yang pertama, kepakaran. Niche. Dalam kata lain, itu adalah niche kepakaran. Saya yakin dia percaya Dr. Faisal pun dah mengingatkan sahabat-sahabat. Mengingatkan Syahrini, ingatkan Abdul Rahman, ingat kita sahabat kita Muhammad ni. Muhammad apa? Muhammad Syafiq. Dia macam junior saya dulu, Muhammad Syafiq ni. Ke memang junior. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Kepakaran ni sebab saya tak boleh. Okey, baik. Itu yang pertama. Okey, sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat tengok belah kiri sekali sahabat-sahabat. Belah kiri atas, binatang apa tu? Kiri sekali atas, binatang apa sahabat? Cuba komen. Kiri, tikus. Alhamdulillah. Walaupun petang, otak pun dah panas, telinga pun dah panas, bawa earphone, sumbat lagi earphone kan. Pasang kipas gerak-gerak pun tak sejuk. Okey, sebab masih kenal. Okey, tikus. Yang sebelah tikus tu, yang tengah tu apa sahabat? Kucing. Alhamdulillah. Qaitun. Dia dah masuk fakulti dengan dakwah ni, terus tukar nama Qaitun. Okey, sebelah kucing, sebelah Qaitun tu apa sahabat? Anjing. Alhamdulillah. Wah, Alia, Anissa, Hafiz. Saya sebab baca-baca Amirul Afiqah. Baik, sahabat-sahabat, alhamdulillah. Kalau ujian kaitan kenal binatang, sahabat-sahabat dah berjaya lah 100%. Markah sahabat memang powerful. Okey, kita tengok.
Yang belah bawah tikus tu. Bawah tikus warna putih tu. Apa dia? Bawah tikus warna putih. Tulang. Alhamdulillah. Mata sahabat-sahabat dah cerah dah sepatutnya. Sahabat-sahabat dah boleh, dah faham dah. Saya bagi tahu apa kena-mengena dengan kita punya tu tadi. Okey, kita tengok yang sebelah tulang tu, belah kanan dia apa? Cheese, keju. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kenal rupanya. Oh, alhamdulillah, tulang keju. Okey, baik. Sebelah keju tu apa lagi belah kanan tu? Ikan, ikang. Ikang tu orang Ganu lah. Ganu ni sweet ni orang Ganu, romantik ni orang Ganu. Kan? Ayam pun panggil ayam. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Kalau kita buat ujian kenal dengan binatang, kenal dengan makanan yang saya dah susun tu, sahabat-sahabat memang berjaya. Pointer sahabat 4.0. Boleh dapat dinglis, dapat dekan, boleh naik pentas, boleh terima hadiah. Sekarang ni saya nak uji tas yang kedua. Saya nak uji. Saya nak tanya, sekiranya saya letakkan tikus di depan sahabat-sahabat, apa makanan tikus ni? Berdasarkan presentation yang saya letak ni. Apa makanan dia? Cheese! Alhamdulillah, saya tak sempat baca siapa yang komen. Banyak. Keju Syamila, Amirul, keju Fatin, salami, Masturina, Ainun Nasuha, Asnurul Aisyah. Okay, cheese. Saya nak tanya, makanan kucing pula. Apa kucing? Kucing makan apa? Ikan. Majoriti ikan. Ikan. Faizal, Chanini, Asikil, Anak Suah, ikan, whisker. Berdasarkan kita punya ni lah slide lah. Saya tak duduk whisker kan. Okey, kita tengok anjing pula. Apa makanan dia? Tulang. Alhamdulillah, saya sukalah. Saya rasa macam banggalah. Saya rasa macam banggalah bila mana lahir dan keluar daripada kepompong Jabatan Dakwah ni. Saya rasa banggalah sebab junior yang berada di Jabatan Dakwah adalah junior-junior yang hebat dan aktif walaupun kita berada di petang hari. Walaupun pukul 3, pukul 3 sahabat-sahabat adalah orang yang hebat. Pukul 3 mampu komen. Laju sebegini. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang kita jawab tadi, tikus dengan keju, kucing dengan ikan, anjing dengan tulang. Itulah konten kita dan juga audien. Kalau konten kita berbentuk tulang, target kita adalah anjing. Kalau konten kita berbentuk cheese, target kita adalah tikus. Kalau konten kita berbentuk ikan, target kita adalah kucing. Itulah konten. Konten kita. Macam mana kita nak tahu kita pakai konten? Contohnya tadi, sahabat kita ada syair. Contoh Amirul ni suka syair. Sikit syair, sikit dah. Dan Jamban pun bersyair. Okey. Jadi orang yang datang adalah orang yang suka bersyair. Kita analogikanlah syair itu sebagai tulang. Yang datang adalah anjing. Maksudnya audien yang datang, mad'u yang datang, dia akan terus pergi ke tulang berbanding ikan dan juga cheese. Macam tu Encik Lebah, baru saya tahu. Jadi kalau contohlah Syafiqah, Nur Syafiqah Muhammad Soekarno ni. Syafiqah dia buat konten tentang ikan. Jadi yang datang adalah kucing. Audien kucing. Audien bersifat kucing. Senang cerita audien bersifat kucing. Gitulah analoginya. Belajar sesuatu tak? Belajar sesuatu tak sahabat-sahabat? Belajar sesuatu tak? Kalau belajar tu boleh belajar. Ainul belajar. Alhamdulillah Ainul belajar. Nizam belajar. Syuhada belajar. Hidayah belajar. Daud belajar. Syanini belajar. Sayyidah belajar. Syafiqah belajar. Ajmal belajar. Alhamdulillah. Syamimi, Masturina, Anisa, Ain. Alhamdulillah. Belajar sesuatu. Allahumma salli ala. Jadi orang Faizan ni kejap Ganu, kejap Melaka. Saya pun tak faham. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama tadi kepakaran. Yang kedua tadi, selepas kita belajar tentang slide ini, adalah kenal. Kenal sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, once kita letakkan tulang, contohnya kita punya konten adalah tulang. Kita sedang menarik anjing. Bila anjing tu datang, kita kena kenal dia. Contoh konten kita berbentuk cheese. Konten kita bentuk cheese, kita akan menarik tikus. Jadi kita kenal tikus tu.
tikus ni ekor panjang ke pendek, warna apa, hitam ke putih, telinga dia panjang ke pendek, lubang hidung dia ada berapa, ada 2, kaki dia kecil, ada berapa kuku. Kita kena kenal audien kita, kenal tikus kita. Bila sahabat-sahabat buat, saya tengok berdasarkan kita punya graf tu, saya tengok ada 50,000. Jadi kita kena tahu siapa yang tengok dan jenis apa audien yang datang. Saya nak tanya, bila kita dah buat start konten pada sebelum Ramadan, saya nak tanya, ada yang kena kecam tak? Saya buat konten ni first time kali saya buat, tiba-tiba viral. Tiba-tiba views dah cecah 100. Saya tak pernah capai 100 views. Ada tak macam tu? Dia tak sangka bila buat, saya buat. Tak ada. Shani ni kata tak ada. Ada tak? Tak ada Okey, tak ada orang kecam Tak ada, Alhamdulillah. Sebab ada pelajar saya, ada yang kecam bila dah achieve saya 40,000 like. Pasti ada orang tak suka kan. Nabi sebaik-baik manusia pun ada orang tak suka. Apatah lagi dia, apatah lagi saya. Tak ada. Okey, ada lagi tak? Sekdar saya tak tahulah. Sekdar mungkin bahasa Sabah kot. Sekdar saya tak tahu. Tak ada. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, saya nak tanya. Sahabat-sahabat dah buat dah video pun. Dah post dah pun. Like pun dah banyak. Enjoy je lah ya. Tak, bukan itu maksud saya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah sekalian. Bila mana sahabat-sahabat buat video, saya nak tanya. Sahabat-sahabat kenal tak orang yang like video sahabat-sahabat? Orang yang komen video sahabat-sahabat tu, sahabat-sahabat kenal tak? Cuba komen. Sahabat-sahabat kenal tak? Saya kenal lah Encik Lebah. Tu ayah saya. Saya kenal lah Encik Lebah. Itu jiran saya. Tak kenal. Kenal. Ada yang kata dia kenal. Alhamdulillah. Ada kenal tak? Ada kenal, ada yang tak. Kenal. Ada yang kenal, ada yang tak. Okey, bagus. Kenal, ada tak kenal. Ada yang kenal, ada yang tak. Majoriti dia macam 50-50 tau. Ada yang kenal, ada yang tak. Ada yang kenal, ada yang tak. Dia macam 50-50. Ada yang kenal, ada yang tak. Tapi ada yang kenal semua. Tahniah lah kenal semua. Tanya berapa like? Ada 10. 10 okey lah, boleh dibilang. Macam mana kawan kita yang tadi? 50,000 views. Kalau kat situ ada beribu like. Agak-agak dia kenal tak semua? Sudah pasti saya bagi tahu tak kenal semua. Dia mungkin kenal dan tak 50-50. Macam Afika kata ada kenal tak, Ainun kata ada kenal tak. Syahrini ni bukan ada yang kenal dan tak. Sama juga Farisha, begitu juga dengan Syahira. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah. Bila mana kita dapat achieve goal yang sangat-sangat awesome, 50,000, 10,000 views, 8,000, 1,000 views sekalipun. Once kita kenal dengan audien kita, itu bonus bagi sahabat-sahabat. Bonus. Saya nak tanyalah, sahabat-sahabat pernah tak? Okey. Contohlah. Sebab benda ni diajar oleh guru saya. Saya nak bagi tahu sahabat-sahabat, saya nak tanya sahabat. Dia tanya kami, saya tanya balik kepada sahabat-sahabat. Dia kata macam ni, pernah tak sahabat-sahabat bila mana kawan yang kenal ataupun stranger yang komen post sahabat-sahabat PM dia cakap dia terima kasih sebab komen. Pernah tak berlaku macam tu? Terima kasih sebab like saya komen saya. Terima kasih like post saya. Pernah tak? Pernah tak? Saya cakap seorang je ni. Sahabat pernah tak berlaku macam tu? Contohlah. Pernah ucap terima kasih. Biasanya orang macam ni adalah orang yang kata apa, teammate. Dia macam bergerak dalam pasukan. Bagus. Inilah yang dituntut. Guru saya bagi tahu macam itulah. Ini yang guru saya ajar. Inilah guru saya ajar. Dia kata apa? Inilah guru saya ajar. Dia kata apa? Kita kena appreciate. Kita kena hargai orang yang komen kat tempat kita. Tak sebut terima kasih sebab like pun tak masalah. Okey. Balas, yang penting kita reply dengan ayat-ayat yang baik. Itulah seni dakwah. Bukannya sikit-sikit sesungguhnya, sikit-sikit sesungguhnya. Boleh tak sesungguhnya? Boleh, tak ada masalah. Tapi ada lagi cabang-cabang dakwah yang mengajak kebaikan. Banyak lagi. Dr. Faisal pun asalnya dah pernah mengajar pada ni. Banyak Dr. Faisal, apa yang Dr. Faisal ajar tadi, semua sangat-sangat berguna. Sangat-sangat berguna. Berguna bagi mereka yang baca dan praktikkan.
bagi mereka yang tak meninggalkan apa yang telah disampaikan. Berguna bagi mereka, dengar dan lakukan, dengar dan praktikkan, dengar dan take action. Itulah orang-orang yang bukan, orang-orang yang untung dan tak rugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Okey. Jadinya bila orang komen, taktik masih sama siri 1 hari tu kan. Ni siri kedua. Ni siri kedua. Okey, once orang dah komen, teruskan buat yang pertama itu. Teruskan, buat lagi. Buat lagi. Okey. Bila orang komen saja, kita punya tu reply. Lakukan engagement di situ. Once kita banyak engagement, automatic senang sangat-sangat di TikTok dan FYP. Senang sangat reels kita di IG naik di explore. Sangat-sangat mudah. Itulah yang saya ajar kepada tim saya dengan saya punya student sebelum-sebelum ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Belajar sesuatu tak? Belajar sesuatu tak? Belajar. Alhamdulillah. Belajar. Sekarang ni kita dah K yang ke berapa? Saya nak tanya K yang berapa? Pertama, kepakaran. Yang kedua, kenal. Okey, Alhamdulillah. Masih steady. Siapa masih steady pada petang ni? Tulis steady. Saya nak tengok. Allahu Akbar. Masih steady. Baik, Alhamdulillah. Nizam, Najihah, Afiqah, Izzati, Amrina, Nadia, Zulkifli, Amirul, Fatin, Aidul. Okey, baik. Alhamdulillah, saya tak sempat baca, terlalu laju. Lagi laju daripada talk saya semalam. Allahu Akbar. Hebat. Kita berlumba Maksudnya kita berlumba dengan semangat. Kita nak berlumba menyampaikan kebaikan. Itu adalah lumba yang paling baik. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disebab sahabat-sahabat steady, kita teruskan seterusnya. Okey. Encik Lebah, kenapa slide Encik Lebah semua cute-cute, semua bergambar. Kenapa tak ada tulisan sangat? Saya nak bagi tahu, petang-petang kalau saya lukis, saya tulis panjang-panjang macam karangan. Baik, saya bagi assignment tulis terus slide. Korang print, korang tak payah dengar bengkel petang ni, tak ada kelas petang ni, korang hanya baca je. Tapi, saya belajar satu perkara. Bila kita letak gambar, bila saya bercakap, sahabat-sahabat, tengok je gambar tu, mudah ingat. Amirul kata, benar, yes. Tengok contoh, tengok hamster. Oh, sahabat-sahabat akan tahu. Oh, tak, sahabat-sahabat akan bercambah. Oh, punya daripada hamster ni lahirnya beberapa cabang konten. Saya faham, saya juga student, saya faham, saya tak nafi, saya juga hampir terlelap dalam kelas pada zaman belajar dulu. Saya tak nafi. Sebab kita faham, petang-petang ni bukanlah senang perjuangan pada petang ni. Saya pun merasai je. Tak apa, kita usaha sehabis baik. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kenal tak gambar-gambar yang saya letak pada skrin ni? Slide ni. Saya minta maaf saya tak boleh buka full slide. Okey, saya nak tanya yang nombor 1 tu, namanya apa? Hamster. Hamster. Najihah kena bagi hadiah kalau macam tu. Syamila kalau ada hadiah boleh bagi. Asyadah, Fatin, Syahrini. Best kalau kita dapat jumpa depan best, lagi best. Kalau online ni best lah, tengok pandang kamera, saya pandang kamera, saya baca mesej tu lah. Tapi kalau depan-depan ni boleh bersebar, boleh bercakap banyak lagi pasal hamster, pasal tikus, pasal kucing, lagi best. Baik, hamster. Maksudnya kan sahabat-sahabat memang masih UKM, memang sahabat-sahabat dah kenal lah benda ni. Saya nak tanya yang nombor 2 tu pula, nombor 2. Dia macam hamster apa? Dia ekor dia panjang lagi. Apa dia? Tikus, Nur Aisyah. Saya kat rumah saya dia macam ni tau. Okay, tikus ni biasa dekat mana? Saya nak tanya. Biasa dekat mana? Dekat rumah biasa dekat rumah lah. Perumahan, office yang dekat dengan kedai makan, tempat kotor kan. Kat rumah saya banyak. Ada 2-3 ekor tikus. Yelah, rumah teres bila bergabung dengan rumah sebelah. Bila rumah sebelah ada tikus, automatik rumah saya pun ada tikus. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Dia punya bawah sinki tu kan, bawah dekat bilik air tu masuk kan ada tempat laluan air kan. Selalu terbuka. Saya tanya lah orang rumah saya, ada buka tutup ni ke? Tutup apa? Yang laluan air tu ke? Saya tanya. Dia kata tak ada pula. Lepas tu saya cek rupanya tikus. Adalah saya dah bunuh seekor, saya tak ingat tinggal lagi seekor, 2 ekor lagi kat rumah. Saya tak tahulah. So kita dah kenal sangat-sangat tikus ni.
Saya nak tanya yang nombor 3 ni, jarang sekali orang bela. Tapi kalau orang bela, memang, wah dia tahulah. Wish, Afika, siapa lagi kat atas tu? Tahulah Najia. Ya Allah, Arnab. Ayolah, ala Arnab lah, walaupun telinga kecil kan. Tapi dia bukan Arnab. Fatin Alian ni bukan Arnab. Arnab tu telinga dia panjang. Maksudnya sahabat memang hebat lah. Saya ni walaupun saya tengok first saya kata hamster juga. Padahal dia bukan hamster, Guinea pig. Nama dia walaupun ada pig tapi dia bukan haram, boleh dipegang. Dia tak perlu samak. Jangan pegang-pegang, oh ada sebab ada nama pig, dia haram. Tak, dia boleh samak, dia boleh dipegang. Jangan risau. Dia bukan pig yang tu. Nama je. Dia tak ada hidung macam tu, tak ada. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak tanya, 1, 2 dan 3. Adakah 3 ekor binatang ni lahir dari spesies yang sama? Saya nak tanya. Kita tengok sahabat kita ada raja kat komen. Lahir daripada spesies yang sama? Mungkin. Mungkin lagi Syahrini kata mungkin. Ya. Sure. Mungkin sama, mungkin. Biasa orang kata kacukan lah kan. Kacukan. Dia asasnya. Asas ni mungkin lah. Kita ni kemungkinan. Sebab kita belajar sains pada petang ni. Kita belajar tentang dakwah. Okay. Cuba bayangkan lah. Kita bayangkan lah. Okay, saya beritahu. Asas kepada, kita nak tanya lah. Di Malaysia, kita ambil tempat kita. Di Malaysia, ada berapa bangsa? Ada bangsa apa? Cuba sahabat-sahabat cerita sikit bangsa apa. Kalau tanya berapa mungkin tak ingat. Tanya ada bangsa apa di Malaysia. Melayu lagi. Cina, Melayu, Cina, India. Lagi Cina, India. Sing, lagi bangsa lagi. Iban, Kadazan Dusun, Kadazan, Iban. Bugis. Okay, lagi. Bugis tu bangsa. Saya pun tak tahulah. Murut. Mungkin bangsa yang kecil di Malaysia lah. Cuma yang core ataupun besar, bangsa yang besar di Malaysia adalah Cina, Melayu, India. Kebanyakan macam itulah. Cuba bayang, asas kepada bangsa ni adalah tikus, betul tak? Tikus, sorry. Asas kepada bangsa ni adalah manusia, betul tak? Tikus pula. Bila tengok tikus, sebut tikus. Asas pada bangsa ni, dia orang dah gelak dah. Tim gelak dah nampak. Asas kepada bangsa ni adalah manusia, bukan tikus ya. Pembetulan. Kalau ada rekod saya minta maaf lah. Asas kepada bangsa ni adalah manusia, bukan tikus. Baik, saya tersasul. Bila tengok tikus saya tersasul. Bila baca ni lagi tersasul. Begitu juga dengan hamster, tikus yang ekor panjang ni dan dengan guinea pig ni. Asas kepada 3 benda-benda ni adalah tikus. Kita kenal sinonim mereka dengan tikus. Kita kenal dengan mana tu? Hakikatnya mereka terbagi kepada 3 bangsa. Malah ada lebih lagi. Itulah asas. Jadinya bila kita dah kenal kita punya audien di media sosial, kita dah apa? Bila dah kenal, apa tadi, kita dah pakar, kita dah kenal, kita mudah untuk tahu latar belakang dia. Firsha contohnya lah, Firsha. Dia ada seorang kawan masuk kat komen dia, nama Syahrini. Syahrini pun komen. Alhamdulillah, disebabkan posting awak saya berubah, saya dah berhijrah. Syahrini pun cakap. Firsha kata Alhamdulillah. Dia pun balas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan konten ni dapat membantu awak berubah dengan lebih baik. So mereka ni bukan terhenti di komen. Malah mereka bersambung di apa? Di Messenger. Di Messenger. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kena boleh macam ni. Kalau boleh, bila masuk Messenger, fokus dengan sama jantina. Saya bagi tahu ujian orang yang famous sangat-sangat powerful. Maksudnya ujian sangat besar. Sangat-sangat. Kalau tergelincir sikit, habis. Encik Lebah untuk mengetahui semua, ramai gila perempuan message. Bukan perempuan single je. Saya bagi tahu. Perempuan yang putus tunang, bini orang, isteri orang, orang tua, orang muda, ramai yang PM. Once saya tak mampu untuk kontrol benda-benda tu, saya bimbang. Kita akan tergelincir.
Saya nasihat awal-awal sebab sahabat-sahabat kita tak tahu antara kita akan jadi influencer di luar sana. Saya tengok tadi detail data-data sebelum ni, saya tengok saya takjub bila sahabat-sahabat boleh achieve sampai 50,000, 10,000. Sahabat-sahabat kategori bila sahabat-sahabat dah boleh mencapai 10,000, 50,000, sahabat-sahabat boleh di kategori influencer dah. Be ready untuk mendapat mesej-mesej yang bukan-bukan. Kecaman. Bukan kecamannya, pujian. Mula-mula perempuan tu datang puji. Kalau saya lelaki, yang masuk biasanya perempuan. Kalau sahabat adalah perempuan, Frisha, Shanini, Syuhada, Hidayah Izzati, perempuan. Kebanyakannya mesej boleh dikatakan lelaki. Contohlah Ajmal pula dia jadi influencer. Kebanyakan yang PM Ajmal akan ramai perempuan. Itulah media sosial berfungsi. Itu kaedah. Itu kaedah. Jadi belajar sesuatu tak? Kita dah 37 minit saya bercakap ni. Belajar sesuatu tak? Belajar sesuatu tak? Saya tak tulis tahu dekat slide. Nanti saya akan bagi tahu macam mana sahabat-sahabat perlu buat. Belajar. Sekarang ni sahabat-sahabat takkan nampak. Kita cuba yang saya tak sure siapa yang cecah 50,000 tu. Bila sahabat-sahabat yang 50,000 views tadi kan mampu maintain, percayalah cakap saya sahabat-sahabat, mesej bukan-bukannya akan masuk ke dalam inbox sahabat-sahabat. Kemungkinan bukan sekadar inbox, masuk kepada WhatsApp sahabat, mesej phone sahabat-sahabat tanpa sahabat-sahabat minta. Allahu Rabbi. Baik, sebabkan sahabat-sahabat belajar sesuatu, kita terus dengan yang seterusnya. Kawasan. Okey, kalau kita nak sinonimkan kawasan tu adalah apa? Okey, kawasan itu adalah platform. Kat mana audien kita lepak? Contoh macam tadi kan, suka bersyair. Kan dia suka bersyair, audien yang datang suka bersyair. Kita kena tanya dulu pada diri kita. Orang yang suka syair biasanya dia suka lepak kat mana? Platform mana? Media sosial apa? Dan di akaun mana? Ni tulis tau, tulis. Saya bagi tahu ni semua knowledge. Semua knowledge. Kalau sahabat-sahabat tak dapat, rugi, sangat rugi-rugi. Sebab saya buat sebelum ni talk saya berbayar RM300 seorang. Saya bagi ilmu ni free. Ya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat hanya perlu bayar yuran lah. Yuran tu pun yuran UKM. Tapi ilmu yang saya bagi bernilai RM300. Untuk 1 jam saya talk. Untuk seorang tau, seorang student. Maksudnya kalau ada 74 orang darat kan 300. 7, 14, 21. Apa dah. So, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kawasan itu adalah platform. Okey, contoh sekarang sahabat adalah TikTok. Okey, kita kecilkan. Kawasan adalah TikTok Encik Lebah. Okey, kita kecilkan. Kawasan TikTok sama dengan TikTok. Okey. Sekarang ni sahabat-sahabat ada yang suka membaca. Okey. Orang yang suka membaca, okey, kepakaran saya adalah membaca Encik Lebah. Okey, jadinya di TikTok. Di TikTok kita kena cari satu rumah yang biasanya orang yang suka membaca ni lepak. Kat mana? Kena carilah. Kena buka. Jadi contoh, saya bagi contoh. Okey, saya bagi contoh, saya buka. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah. Okey. Contoh yang saya bagi. Okey. Orang ni ada masalah hubungan. Ada masalah hubungan. Saya masalah hubungan. Tanya kawan dia kan. Masalah hubungan. Jadinya selalu mereka lepak kat mana? Dia orang lepak kat konten saya lah. Sebab konten-konten saya lebih kepada perhubungan. Raya jadi tunang, tegar mak suami, risik gadis serentak, panggil laki ni sebab suami dia nahas 5 pelajar. Ni sebab saya buat tribute. Isteri, single, lelaki semua sama. Okay, ini adalah mostly saya buat pasal perhubungan. Jadinya bila sahabat-sahabat buat pasal perhubungan, saya ulang, bila sahabat-sahabat buat pasal perhubungan, sahabat-sahabat kena lepak di akaun yang buat pasal hubungan. Follow orang itu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah, cuba komen semula sahabat-sahabat apa ni sahabat-sahabat. Sekali lagi saya nak tengok. Saya boleh sebut nama terus sebab dah tenggelam kan. Apa niche kepakaran sahabat-sahabat tadi?
Saya dah tenggelam saya kalau scroll nanti ni. Okey, cuba komen memasak Zatil. Contohlah kita ambil Zatil memasak. Jadi siapa yang paling powerful memasak? Khairul Amin. Follow Khairul Amin rapat-rapat. Tiru konten dia sebiji tapi masakan yang berbeza. Kalau tanya Encik Lebah, ada tim tak pagi tadi dia tanya. Dia tanya, dia sembang pasal ni kan. Dia tanya Encik Lebah. Encik Lebah ni buat video macam mana kan? Saya bagi tahu saya copy orang. Ui, Encik Lebah copy Tak. Saya copy cara dia. Cara dia, presenter dia. Cuma konten saya ubah. Saya untuk pengetahuan semua, konten saya buat video, buat suara sebab saya tiru. Saya bagi tahu, saya tiru terus. Saya tiru Ustaz Hanan Attaqi daripada Indonesia. Konsep sama-sama. Lagu hampir sama, tetapi saya ubah dari sudut konten. Begitu juga Zatil. Kalau kita nampak Khairul Amin tu power. Zatil tiru je macam dia. Tapi Zatil buat apa? Buat menu sendiri. Maksudnya masakan tersendiri. Cuma trademark ubahlah sikit kan. Takkan WhatsApp guys. Tukarlah Zatil. Contohlah. Itu contoh. Ada lagi tak kepada sahabat-sahabat yang lain? Saya nak bagi contoh. Saya sebut terus, untung tau kalau saya bagi cadangan terus ni. Mengedit video, Amrina, edit video. Saya kalau edit video, siapa video sekejap saya tanya. Ada tak sahabat yang akaun yang edit video? Yang power-power. Ada apa nama dia? Okey, tak apalah saya bagi tahu kalau sahabat saya bagi tahu. Okey, Fatini Mawaddah review benda, review thing. Okey, kita tengok. Ada review thing ni, saya ada follow. Apa review thing yang lelaki tu? Review. Saya ambil yang kena dulu. Gaming Solos. Kita dah ada dah. Gaming Solos. Tapi cuma saya bagi tahu, gaming ni macam saya bagi tahulah. Gaming ni be ready lah untuk orang kata, mak ayah kita kata, tambah lagi perempuan. Faham? Untuk gaming lah. Itulah dia punya menah dia. Okay. Afiqah ni buat muhasabah. Boleh follow Encik Lebah pun boleh. Buat style Encik Lebah tak ada masalah. Tapi Encik Lebah ni lebih kepada perhubungan. Okay, muhasabah. Banyak lagi akaun-akaun. Saya kadang follow tapi saya tak tahu sangat dia punya detail. Okay, contoh lah. Kita ambil. Kalau bisnes, saya sarankan follow Ibu Hanim. Tu antaranya lah, antara orang yang power. Contoh pasal kamera. Saya sukalah dengan pasal kamera. Boleh follow Zarul Kacak. Tu dapat verify tu. Contohnya lagi. Kalau cerita pasal muhasabah, pasal akhir zaman, mungkin boleh follow Ustaz Anin Roslan. Bukan apa, kita nak follow cara dia dan kita nak buat untuk kita. Bila kita follow orang berjaya, sangat-sangat mudah untuk orang berjaya. Okay, contoh pasal edit video tadi. Ni edit video melalui Canva tak silap. Sekejap saya nak tengok. Dia edit video guna CapCut, dia selalu ajar. Nama dia Fatin Nabila. Orang tu dia labuh juga ni, bagus. Tak silap saya budak Uniza ni. 150,000 followers dia. Boleh follow. Ikut niche masing-masing. Nurul Atiqah, dia kata mendengar luahan orang. Okey, boleh follow. Siapa lagi mendengar luahan orang pasal muhasabah kot. Mungkin boleh follow. Saya pun boleh, antaranya saya lah. Cik Lebah pun boleh. Kalau sahabat dalam dunia tajwid mungkin boleh follow Azwani Cik. Tu antara tim saya lah. Sofiang, akaun Famous Edit Video. Sofiang 96. Yang tu green screen lah. Tu green screen dan juga After Effects tu agak susah. Tapi boleh follow, tak ada masalah. Jenis I dah selawat ke belum? Bemat boleh follow kalau minat-minat jenis video macam tu. Dan banyak lagi sahabat-sahabat. So sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadinya bila kita minat dengan A, kita kena follow orang yang power dalam A. Kita minat orang yang power dan kita minat gaming, kita kena follow orang yang power dan dunia gaming. So buat apa Encik Lebah lepas tu? Follow, buat sebiji macam dia, konten macam dia buat sebiji.
Tapi versi kita. Dulu waktu zaman belajar saya kongsi sikit pengalaman lah. Saya, kalau sahabat-sahabat kenal tak Mat Lutfi? Sahabat-sahabat kenal tak Mat Lutfi? Kenal. Saya nak tanya, ML Studio kenal tak? Kalau tak kenal Mat Lutfi, kenal ML Studio tak? Woi, majoriti kenal Allahu Akbar. ML Studio tu lah. ML Mat Lutfi tu lah. Mat Lutfi Studio. Sahabat-sahabat? Ainur kata kenal, Atika kata kenal, Nizam kata kenal. Sahabat-sahabat, waktu Mat Lutfi tengah trending, waktu zaman saya belajar dulu di UKM tahun 2014, 2015, saya tiru sebiji macam Mat Lutfi. So, Cik Lebah naik ke lepas tiru dia? Yes, saya Encik naik. Saya naik. Follow saya cecah 60,000, 65,000. Saya tiru dia. Yes, saya tiru dia. Versi selain Kedah, saya buat konten ala saya. Tapi bila kita buat tiru orang ni, kita nak tukar ke versi kita, agak sukar sikit. Tapi masih boleh. Tapi dia agak penat sikit lah bila tiru orang. Lepas tu, lepas habis saya tiru dia, saya fokus Instagram. Saya fokus nak tiru Ustaz Hanan Attaqi. Tiru sebiji. Ya, saya tiru sebiji. Saya buatlah macam Ustaz Hanan Attaqi. Saya buat video macam Ustaz Hanan Attaqi. Bercakap-cakap, keluar perkataan. Waktu tu tak ada lagi banyak macam tu. Saya buat trending. Masuk power. Naik. Jadi saya teruskan. Sikit demi sikit saya masukkan trademark saya. Allahu Rabbi. Saya masukkan trademark saya. Itulah kronologi bagaimana Encik Lebah naik. Dia follow orang dulu. Dia buat macam orang power tu dulu. Tapi dengan syarat dia kena ada knowledge. Dia tak boleh tiru bodoh-bodoh orang panggil. Tiru sembrono. Dia kena ada knowledge. Dia kena tahu target market dia. Siapa target audience dia. Siapa target mad'u dia. Siapa mad'u dia lepak kat mana. Dia kena tahu semua tu. Dan itunya penting kita belajar pada hari ini. Baik, belajar sesuatu tak sahabat-sahabat? Allahu Akbar. Laju di masa berjalan. Alhamdulillah, 5 orang, 6 orang. Saya kira 6 orang daripada 76, 70. Tak berbalas, tak apalah. Seperti kita menghantar surat, tapi tak ada balas. Walaupun agak sedih, tetapi sabar. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Majoriti belajar. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey. Saya nak cerita benda-benda ni sepatutnya kalau orang tanya, kenapa nak cerita? Sebab benda ni perlu. Okey, saya nak tanya, tikus tadi saya nak tanya, nombor 1 tu tak silap saya dapur. Nombor 2 adalah ruang tamu. Nombor 3 adalah tandas. Saya nak tanya, biasanya tikus ni ada kat mana? 1, 2 dan ataupun 3? Syamimi kata dapur, Nizam kata dapur. Oi, mostly kata dapur. 1 dan 3. Okey, dapur. Majoriti dapur lah. Boleh kita kata 99, 98%, 99% daripada dapur. Yes. Saya bersetuju. Tanda licin, betul? Tikus dia tak boleh pakai kasut. Kalau dia pakai kasut mungkin boleh lah tak licin. Ada satu kisah. Kisah tak apa kita seling kejap Ada satu kisah, dia masuk, tikus ni masuk, saya masuk tandas. Saya bagi tahu kat rumah saya ada tikus, masuk tandas. Bila masuk tandas, kita macam biasa masuk tandas kan, kita nak bersihkan diri dan sebagainya. Tiba-tiba saya dengar ada benda lompat dekat dalam lubang tandas. Saya punya bilik air tu tandas duduk. Dia melompat, cepat man. Saya pelik tak apa kan, selalu kita tengok video viral, selalu ular dalam tu kan. Tapi saya tengok, ada tikus. Tak apalah saya tikus. Macam mana tikus ni? Saya tutup, saya flush. Pun tak hilang. Aduh, saya stres Lepas tu saya tengok lagi. Bila saya buka, saya tengok. Pap, dia masuk ikut lubang tandas tu. Lubang kita buang air masuk ke lubang tu. Bila dia masuk, baru saya terfikir satu benda. Betul lah Ratatouille. Cerita Ratatouille tu betul. Real. Maksudnya relevan lah dia masuk, gelonsor dengan air dan sebagainya. Baru saya terfikir, bermaksud orang putih, orang barat pun buat kajian tentang tu. Maksudnya sesimpel-simpel benda tu. Begitu juga kalau kita menguruskan konten di media sosial. Kita nak tahu audiens kita kena buat kajian detail.
Saya buat ni based on study case. Saya tak akan bagi semberono. Saya tahu benda ni boleh viral ataupun tidak. Saya bagi yang power je. Yang tak power kita simpan sekejap. Cuma tak power ni kita bagi orang-orang yang rasa macam orang tu boleh buat semua benda, kita bagi. Baik. Syamim dah jawab awal lah sebab ada makanan. Saya setuju. Siapa jawab satu betul. Pointer 4.0 lah. Baik. Okey, korek. Maksudnya bila kita dah tahu tikus audien kita tu ada platform, contoh di TikTok, di akaun Encik Lebah. Nak tarik followers Encik Lebah, jadi follower Syamimi. Nak tarik followers Encik Lebah, jadi follower Atira. Nak tarik followers Encik Lebah, jadi followers Amni, followers Anissa, follower Afiqah. Kita kena korek satu persatu. Perhalusi, tanya, cari. Betul ke Encik Lebah buat macam tu? Yes, awal-awal dulu Encik Lebah nak naik, cara itulah Encik Lebah buat. Kena tahu kita punya target market kat mana. Kita punya audien kat mana. Follow! Jangan tak follow. Jangan kita belagak, aku malas nak follow. Walah, kita ni followers dah ciput. Lepas tu malah follow orang. Sebab bila mana kita follow, mudah sangat-sangat kita benda-benda konten yang berkaitan dengan diri kita masuk FYP. Baik. Korek. Okey. So bila tadi sahabat-sahabat kita dah menjawab soalan yang seterusnya, bila tikus dia masuk dapur. Okey. Saya nak tanya, tikus kalau masuk dapur, okey, dia pergi cek sampah ke, dia cek makanan tengah-tengah tu ke dia cek sinki? Agak klise. Kita nak jawapan yang tepat. Dia macam soalan kebat, dia macam betul tapi salah. Macam betul tapi salah. Nak marah tapi kena sabar. Macam itulah klise dia. Sabar, sampah dan makanan 1 dan 2. Dia tak boleh 1 dan 2. Pilih salah satu. Kita nak tengok sahabat-sahabat jelas tak? Nombor 2. 1 makanan. Nizam kata makanan. Nur Aisyah kata 1 sampah. 2 tu makanan tau. 1 sampah, 2 makanan, 3 sinki. Okay, Syamimi kata makanan. Baik, sahabat-sahabat. Ada yang jelas, ada yang masih goyah. Sahabat-sahabat, begitu juga audien di media sosial, sahabat-sahabat. Bila kita tak jelas dia cari apa, sahabat-sahabat kita akan bagi benda-benda yang sama-sama. Sahabat, tikus dia masuk dapur kita. Dia bukan nak buat pesta. Dia bukan nak buat jom heboh. Dia bukan nak buat video macam kita. Tapi dia masuk dapur kita dengan satu tujuan, makanan. Dia masuk sampah sebab dia nak cari makanan. Dia masuk dekat dalam sinki sebab dia nak cari makanan. Dia nak makanan. Sahabat-sahabat, bagi saja bukan asas dia adalah makanan. Dia takkan datang. Dia mungkin datang tetapi dia hanya menginap. Duduklah 2 malam macam hotel, Oyo. 2 malam, 1 malam, 2 hari, 1 malam macam tu. Dia akan menginap. Berbeza dia masuk dapur orang lain yang ada orang kat rumah, ada makanan, dia akan curi makanan. Itulah tikus. Begitu juga konten kita. Kalau konten kita tentang cara-cara nak makan. Okey, kita ajar macam tadi kan, minat dia punya niche makanan. Jadinya konten kisah makanan, orang yang datang adalah orang yang suka makan. Kita boleh cerita pasal kedai makan sekian boleh. Tapi dia nak utama yang adalah makanan tu. Kita review dulu makanan tu dulu, baru kita cerita pasal kedai dia. Kita jangan cerita kedai dulu. Kita cerita makanan je dulu. Sebab dia orang nak tahu makanan apa dia bagi. Present persembahan kita. Kalau dia suka motivasi, contohlah Ifah. Malam tadi dia ada krisis dengan somebody. Dia ada krisis perhubungan. Dia stres. Ya Allah, kenapa aku seorang je diuji? Kenapalah Syamimi tak diuji macam aku? Kenapalah Amni tu hidup senang je? Kenapalah Syamila tu hidup gembira je, macam tak ada masalah je? Kenapa aku saja diuji, ya Allah? Tiba-tiba lalu dekat FYP dia, Encik Lebah. Dia play.
Dia play tiba-tiba bila dia once dia play saja video saya terus kick, dia kata apa? Saya guna ayat yang diguna malam tadi. Ya Allah, kenapa aku seorang je diuji? Kenapa orang lain gembira je? Kenapa aku seorang je? Jadinya dia nak sama. Weh, aku nak yang ni lah sebab dia menjawab. Okey, lepas bila saya sebut ayat tu, saya pula jawab soalan tu. Maksudnya saya bukan bagi belasah dia, kenapa diuji. Saya akan nasihat dia, pujuk dia dengan ayat yang seterusnya. Itulah dia nak makanan tu, makanan asas dia. Barulah kita cerita pasal rumah, barulah kita cerita macam mana mengurus. Okey. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Belajar sesuatu tak sahabat-sahabat? Belajar belajar sesuatu. Alhamdulillah, belajar. Baik, Allahu Akbar, terharu saya. Walaupun dah nak habis, sahabat-sahabat tetap semangat. Keep momentum hingga terakhir. Sahabat-sahabat, kita laju sikit boleh Kita laju sikit. Yang seterusnya adalah konten. Konten. Once kita dah buat tadi kan, konten ni sahabat-sahabat. Okay, ni tolong tulis Ni tolong tulis. Yang ni saya sengaja saya tak tulis dalam slide. Tolong tulis. Sediakan pen dan kertas, sediakan tab sekiranya ada, tolong tulis. Okay. Ada orang tanya, Encik Lebah, kenapa Encik Lebah punya video boleh viral sampai ribu-ribuan orang share? Kenapa saya buat video hampir dengan Encik Lebah? Views tak banyak, ratus ribu. Tapi share kurang 100, 200. Kenapa ya Encik Lebah? Sahabat-sahabat, dengar baik-baik jawapan yang saya akan berikan. Benda ni akan mengubah konten sahabat-sahabat di media sosial. Pertama, orang share disebabkan ada benda yang menguatkan video sahabat-sahabat. Apa benda yang menguatkan video sahabat-sahabat? Pertama, ni tulis Pertama adalah dalil daripada Al-Quran. Ini dalil Al-Quran. Sahabat-sahabat belajar, sahabat boleh manfaatkan. Boleh rujuk Dr. Faisal. Boleh rujuk pensyarah-pensyarah kita di Jabatan Dakwah, pensyarah-pensyarah kita di semua jabatan. Kalau Quran, Quran lah. Okay. Pertama, dalil Quran. Okay. Cik Lebah tak buat dalil Quran. Sabar. Jadi 4 kan? Saya baru bagi tahu 1. Yang kedua, hadis. Dalil daripada hadis lah. Hadis yang sahih lah. Maksudnya hadis tu kalau kita sertakan rujukan lagi bagus. Di hujung video ataupun di caption kita sertakan rujukan daripada mana hadis nombor berapa. Itu lagi baik. Itu disiplin ilmu. Okey. Saya nak tanya lah sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat nak tahu tak lagi 2 ni apa? Nak tahu tak? Kalau nak tahu cuba komen nak. Sebab kita nak habis dah. Saya nak tahu. Ni mahal tau. Saya bagi tahu yang ni yang mahal. Ni benda berbayar tau. Sebab tu saya tak boleh beritahu. Tapi tak apa. Saya yakin dan percaya benda ni walaupun di luar sangat berharga, tapi saya berikan sahabat-sahabat secara boleh dikatakan hampir percuma. Mudah-mudahan memberi manfaat. Okey, yang ketiga tolong tulis. Nombor 3 adalah analogi. Itulah Encik Lebah buat, analogi. Apa yang kita belajar hari ni, analogi tentang tikus, tentang audiens, semua pasal tikus kan. Tikus, kucing, anjing. Tikus, kucing, anjing. Tikus, kucing, anjing. Analogi. Itulah yang menguatkan. Power tak powernya analogi ni, video saya sampai menjadi tontonan orang bukan Islam. Dan akhirnya pada tahun lepas ke 2 tahun lepas dia masuk Islam. Alhamdulillah. Saya bawa lepas masuk Islam, saya linkkan dengan Perkim di orang Sarawak, Perkim Sarawak. Alhamdulillah. Sebabkan saya guna banyak analogi. Perkim yang counter dia sekarang lah. Saya waktu tu saya terus berhubung dengan Dr. Rosmawati, minta nombor Perkim dan kita transfer ke sana. Begitu juga dengan Izzati Elia. Izzati Elia pun Alhamdulillah dah Islamkan seorang ke 2 orang dah. Alhamdulillah dah Islam. Itu pun melalui Dr. Rosmawati juga. Waktu tu memang saya tak boleh fikir banyak kan, sebab orang Islam kita macam aku nak buat apa ni. So lost. So Dr. Ros yang banyak guide lah. Okay, yang ketiga dah analogi analogi. Itulah yang Encik Lebah buat tadi, analogi tikus, tikus ada berapa jenis, pasal kucing, tulang, anjing dan sebagainya. Okay, nak tahu tak yang terakhir ni apa? Nak tahu tak?
Yang terakhir tu nak tahu yang terakhir ni semua orang tak. Oh yang ni ke rupanya saya Oh yang ni ke Okay, nak tahu hanya 5 orang 6 orang ni nak tahu. Kalau nak tahu 6 orang tu je lah PM saya nanti. Tak ada. Baik. Yang terakhir adalah result. Keputusan, hasil. Kenapa sahabat-sahabat beli baju Nike, beli seluar Nike? Sebab sahabat-sahabat tahu kualiti. Itulah result dia. Sebab tu konten Nike boleh sampai pergi jauh. Saya buat konten Nike di TikTok boleh pergi sampai hampir 1 juta. Ke juta? Hampir 1 juta, 900,000 views. Result, hasil. Itulah yang menjadi penguat. Orang percaya, Dr. Faisal percaya kat saya sebab Alhamdulillah dengan izin Allah lah, bukan sebab saya. Saya dah bantu Izzati Elia, saya dah bantu Farzana, saya dah bantu Syahir, saya dah bantu sahabat-sahabat sendiri. Siri lepas pun saya dah bantu dah berapa orang. So kita tengok based on result. Itulah yang menyebabkan orang percaya. Trust. So 4. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga analogi, yang keempat adalah result hasil. So kalau sahabat-sahabat nak masuk ijma' ulama' dan sebagainya, boleh tambah satu lagi lah 5. Boleh tambah ijma' ulama', qiyas dan sebagainya. Itu lagi detail lah. Itu lagi detail. So sahabat yang tu kena banyak rujuk. Kalau pasal ulama' semua tu kena banyak rujuk dengan ahlinya. Dekat pensyarah di fakulti ramai ahlinya. Baik, belajar sesuatu tak? Kita ada 1, 2, 3 slide. Belajar sesuatu tak? Saya bagi core tau. Semua saya bagi ni yang powerful. Sangat-sangat power. Kalau kita takut nak buat bubuh dalil, bubuh hadis, Quran. Kalau kita takut kita bukan ahli. Bubuh analogi. Bubuh result. Bagi analogi. Orang analogi ni lagi mudah sebenarnya. Bagi intipati Al-Quran. Itu bagus. Baik, itu yang saya belajar dan saya sampaikan. Baik, kita habiskan sikit je boleh? Baik, habiskan sikit. Yang ni... Okay, tak apa, kita laju sikit yang ni tak nak. Okay. Yang seterusnya komen. Okay, yang seterusnya nombor 6 adalah komen. Once bila dia dah komen, sahabat-sahabat jangan berhenti. Sahabat-sahabat jangan berhenti tunggu je dia orang komen. Tak, sahabat-sahabat pun kena banyak komen orang punya. Supaya dia support each other. Terutama di Instagram lah. Kalau buat jenis komen ni banyak support each other Instagram lah. TikTok pun sama kan? TikTok pun sama. Sahabat saya beritahu dia kata TikTok pun bagi manfaat. Mana nak tahu daripada komen itulah menyebabkan orang akan menggunakan komen sahabat itu sebagai tajuk pada video dia. Mana nak tahu? Dan benda tu viral. Orang follow sahabat-sahabat. Itu salah satu cara lah. Komen. Benda tu nampak simple walaupun dimulakan oleh TikTok. Tetapi owner Instagram sangat mencemburui. Dan kita laju yang terakhir, kita laju Kerahan. Di dalam bahasa bisnes dia CTA, call to action. Kita bagi arahan kepada audien kita. Contoh kita buat video kan tadi kan, kita dah faham semua. Okey. Ujung sekali kita bagi arahan. Nak belajar lebih tentang Islam, follow Nadia Salami, atau follow saya. Nak tahu lebih tentang binatang, follow saya Syafiqah Muhammad Latif. Nak belajar lebih tentang Al-Quran, boleh follow saya Syanini Muhammad Hanif. Tu antara CTA. Yang CTA untuk follow. CTA untuk viralkan pula. Yang pertama, follow saya. Yang kedua adalah tolong sampaikan mesej ini dekat kawan-kawan. Tolong sebarkan video ni kat semua orang. Spread the love, spread the awareness, sebarkan bahagia. Apa lagi? Itu semua arahan separa sedar kepada audien. Dan kat mana je lepas nak masukkan? Boleh masukkan dalam video, boleh masukkan dalam caption. Pilih salah satu. Ataupun nak masuk dua-dua pun tak ada masalah. Ringkaskan ayat tu. Okey. Akhirul kalam, saya nak tanya. Membantu tak apa yang saya bagi tips tadi? Membantu tak? Membantu tak?
Sangat-sangat membantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat-sangat membantu. Saya suka tau sebab siri lepas mungkin sebab tengah puasa kan. Mungkin agak macam tak semangat sangat tapi saya suka. Walaupun kita pasca raya, walaupun ada kuih raya kat tepi, tapi sahabat-sahabat masih boleh komen dengan semangat. Dalam ni walaupun dia introvert, dia boleh memberi sepenuh jiwa dan raganya untuk komen. Saya sangat hargai, appreciate siapa yang komen. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelas kita sampai pun 4 je kan? Ke 4.5? Saya tak tahu, saya tak ingat. Lebih lah. Baik. Okey, baik. Saya akan touch sikit. Kita akan ambil satu video daripada sahabat-sahabat kita. Kita contohlah kita ambil yang 50,000 saya tak tahu dia punya 50,000 tu. Okey, ada 3,400, 9,059. Nur Atika binti Kamar. Atika binti Kamar ni apa nama TikTok dia, Atika? Atika. Nama saya penuh. Nurul Atika Kamar. Saya tulis Atika Kamar, tengok jadi apa. Ni salah. Nurul Atika Kamar Kita nak belajar dari kawan kita bukan ni lain ni. Betul ke ni? Nurul Atikah Kamar, betul ke Atikah ni? Saya pun tak tahulah. Bukan yang tu. Bukan. Betul ke ejaan saya Nurul Atikah Kamar ni? Salah tu, dia rapat. Oh, rapat. Semua rapat Saya ada tulis kat komen. Oh, kat komen. Sorry. Okey, baik. Nurul Atikah Kamar. Okey, baik. Tak apa. Kita belajar. Record? Kosong profile? Tak ada. Kena ban Tak ada lah. Oh, dekat Instagram Tak, dekat TikTok. Saya baru follow selebar tadi. Saya pun nak tengok saya punya. Alah. Sekejap. Kita nak tengok. Tak maaf lah sahabat. Okay, baik. Kalau sahabat follow dekat TikTok memang jenuh agak saya nak tengok satu-satu. Yang follow saya sekarang ni yang saya tak tekan 14,000. Okay, Nurul Atikah yang pakai tudung warna ni Warna putih. Nurul Atikah 171. Oh ya Allah. 170 lah. Okay. Kita bagi contoh lah. Okay. Baru-baru ini sensasi tentang isu seorang usahawan terkenal. Sahabat-sahabat dengar ke kalau saya play video? Cuba komen. Dengar Okay, sekejap kita nak ni je. Play jap. Tadi kita nak play semua nanti sahabat-sahabat.
berjaga-jaga dari terkena sebarang penyakit. Apabila dikaitkan dengan kelahiran anak ini sifatnya fragile, mudah ditimpa penyakit, gangguan dan sebagainya. Menurut kata Ustaz Don menerusi satu artikel di laman sosial, Okey, tak apa. Anak kita touch terus. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala. Saya dapat satu benda yang menyebabkan video tu jadi kuat. Tapi dia masih lagi core. Tak apa, tahu kita teruskan. Dia petik kata-kata orang authority. Menurut kata Ustaz Don, word itulah yang menyebabkan video tu boleh trend. Dia claim satu kata-kata daripada orang yang berautoriti. Orang yang fakih dalam dunia dia lah. Tu contoh. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat kena faham. Manusia, tak kisahlah manusia tu jenis apa pun umur dia suka benda-benda yang bersifat emosi. Emosi ni jangan fikir sedih je. Kalau sahabat kita tadi kan, dia buat macam sedih kan. Tapi dibaca pula macam berita. So itu masing-masing punya cara lah. Cuma saya nak bagi tahu, once kita buat video, kita boleh touch emosi sedih, emosi gembira, emosi bahagia. Cara penyampaian kita pun kena align dengan emosi tu. Kalau sedih buat cara emosi, cara sedih. Kalau hype, kalau macam hype, dia macam suara dia tinggi macam Ustaz Abdullah Khairi, buat cara tu. Yang ketiga, kalau dia relax, cool dia, buat cara tu. So masing-masing kita kena susun ikut dia punya panggil apa dia punya perumah masing-masing. Emosi jenis apa. Fokus dengan benda tu. Macam sahabat kita tadi, saya ucap tahniah lah sebab berjaya capai 59,000. Cuma kalau saya, okey, saya ucap tahniah dulu. Yang kedua, sahabat-sahabat, bila dia ucap semua, saya akan tengok yang kedua, okey, dah power dah. Cuma saya akan tengok, like dia kurang. Tak apa. Saya suka tengok yang kedua adalah, sini tak boleh tengok kan. Saya suka tengok dia punya share. Share dia tak silap saya, kalau saya minta maaf lah kalau saya share dia kalau tak silap saya tak sampai 100 kan? Okey. Tak sampai 100 pun. 13 je share. 13 je share. Okey. Maksudnya apa? Kekuatan kepada video tu hanya kita boleh buat orang dengar saja. Tak mampu membuatkan orang lain, tak mampu mempengaruhi orang lain untuk share. Gitulah. Jadinya, tolong buat 4-5 perkara tadi yang saya bagi tahu tadi. Pilih salah satu, ada dalil Quran, dalil hadis, analogi ataupun harizab. So benda-benda itulah yang akan membuatkan orang, aku kena klik, aku kena share dan masukkan kerahan dalam tu. Tolong sebarkan kepada sahabat kita yang lain. Tolong. Okey, baik. Belajar sesuatu tak daripada sahabat kita tadi? Saya suka bila sahabat boleh pergi macam ni. Okey, baik. Belajar sesuatu tak? Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Sementara kita masih bersua. Okey, apa persoalan tak? Tanya je terus. Saya cuba jawab secepat mungkin, insya-Allah. Tanya soalan. Kenapa itu dan kenapa ini? Boleh tanya. Baik, boleh tanya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah. Ada lagi tak soalan? Soalan. Ke tak, memang tak ada dah. Saya ni tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, okey, sahabat-sahabat, selepas ini, ni tas pula. Selepas ini, okey. Selepas ini, pertama sekali adalah tolong cari satu niche yang sahabat-sahabat nak jadi macam dia. Ataupun satu niche, satu niche, satu idola. Niche yang berkaitan dengan idola tu lah. Tolong cari dan tiru macam dia. Tiru macam dia. Ada orang kata nak tiru Vasi ke Cik Lebah. Kalau saya memang tiru sebulat. Tapi saya akan ubah. Tiru Vasi jugalah, saya akan ubah dari sudut konten lah. So tolong cari, yang pertama tolong cari dan buat macam dia. Buat sendiri pun tak apa. Biarlah orang klik, sama dengan A lah, sama dengan Khairul Ambeng lah. Pedulikan. Okay. Syarat dia untuk tiru dia mestilah famous lah. Pertama sekali famous.
Famous tu apa? Kategori mungkin 100,000 followers ke atas, 200,000 followers ke atas. Lagi banyak lagi power. Okay, itu yang pertama. Cari dan tiru. Cari idola dan tiru. Yang kedua, tolong. Keluarkan satu nama, keluarkan siapa audien ataupun mad'u sahabat-sahabat. Itu yang kedua. Okay. Tolong tulislah sahabat-sahabat, boleh tolong bantu saya tulis di ruang chat supaya sahabat-sahabat kita tahu. Yang ketiga. Okay. Apa tadi? Soalan. Bila baca soalan saya pening. Yang pertama tadi apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, cari idola. Yang kedua. Tak apalah. Yang ketiga. Yang kedua tadi apa sahabat-sahabat? Saya dah lupa dah bila baca soalan Nisan. Macam mana Encik Lebah dapat idea cepat? Yang kedua audien. Contoh isu viral semalam, hari ni dah post. Okay, nanti saya jawab. Yang ketiga, yang keluarkan audien. Yang ketiga, okay, masukkan kerahan CTA, call to action tadi. Tolong sampaikan mesej ni pada orang lain, tolong viralkan, tolong macam tu. Okay, itu 3. Yang keempat, pastikan, ni yang terakhir lah. Yang keempat, pastikan masukkan audio di belakang. Maksudnya, bila kita bercakap ada audio kat belakang. Audio tu bentuknya emosi. Tak boleh audio yang orang menyanyi kat belakang. Kita bercakap tiba-tiba ada orang menyanyi belakang. Dan tak seharusnya kita berceramah Allah Rabbi bla 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 bla. Tak sesuai. Audio kita akan pening nak fokus mana satu, nak dengar lagu belakang ke nak dengar suara kita. Okey, 4 benda lah. Tolong senaraikan, saya pun tak ingat sangat. Tolong senaraikan. Okey, baik. Soalan Anissa, saya laju sikit Macam mana Encik Lebah dapat idea cepat? Contoh isu viral semalam, hari ni dah pun. Anissa Ifah. Okey. Tadi saya ada bagi tahu kan, saya buat konten, penguat pada konten saya, video saya adalah analogi. Kalau sahabat-sahabat belajar dengan saya, ada guru lah. Nama dia RTT, Real Time Talk. Real Time Talk. Real Time Talk ni adalah satu formula macam mana kita nak dapatkan idea menggunakan bahan-bahan di sekeliling. Bahan-bahan di sekeliling. Contohnya sahabat-sahabat nak bagi talk tentang apa? Tentang merdeka. Sahabat-sahabat pula terpandang lampu dekat atas. So sahabat-sahabat jadikan lampu itu ada kena-mengena dengan merdeka. Sahabat jadikan lampu itu sebagai perumpamaan kepada merdeka tadi contohnya. Jadilah seperti lampu yang menyinari orang lain. Contohlah menyinari orang lain. Contohlah. So maksudnya kalau kita nak masuk RTT ni dia lagi detail. Maksudnya kita ada satu kelas. RTT je. Kalau saya nak cerita ni susah. Saya hanya boleh bagi tip. Yang pertama tengok sekeliling. Okay. Contoh saya nampak phone. So saya akan jadikan phone ni sebagai analogi kepada saya punya konten. Saya nampak pula pen. Jadi saya akan jadikan pen ni sebagai analogi saya punya konten. Itu cara RTT. Cuma nak sedetail tu kena buat satu lagi program. Bengkel lah. Itu lagi powerful lah. Sebab tu kelas dia bukan murah lah. Kalau saya join tu. Okay. So RTT. Okay. Saya harap menjawab lah. Saya menggunakan kaedah analogi. Baik. Yang kedua. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan lagi tak? 4 tadi. Selamat terima kasih Fatih Alia kepada sahabat yang lain yang komen. Terima kasih. Cari idola, audien, masukkan kerahan, guna muzik, background, emosi. Okay. Alhamdulillah, saya minta maaf seandainya saya terkasar bahasa, terlanjur bicara pada petang ini. Saya doakan mudah-mudahan bagi mereka yang tak pernah capai 100,000 views yang pertama, tak pernah capai 10,000 pertama, saya doakan sahabat-sahabat menjadi orang yang powerful di media sosial. Sebab apa? Saya yakin dan percaya di jabatan dakwah, di fakulti minyak Islam, gurunya hebat-hebat. Kalau sahabat-sahabat ada masalah boleh terus direct guru. Kalau saya ni mungkin ada kekangan, tapi sahabat-sahabat ni bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Jadinya sahabat-sahabat jumpa dengan guru-guru ini. Kalau sahabat-sahabat kata saya tak berani nak ulas isu ni, jumpa dengan ahlinya. Betul ke saya buat benda ni? Kalau kita pakar benda jangan risau dan kita kata ni betul ni aku buat ni, betul ni saya buat ni, dan kita belajar benda tu. Jadi jangan takut, jangan bimbang sebab
Itu adalah niche kita, itulah kepakaran kita. Rujuklah guru-guru, murabi-murabi di fakulti kita dan fakulti-fakulti yang ada di UKM. Baik, saya minta maaf. Saya tengok ada guru-guru saya ramai dalam ni. Saya minta maaf. Saya minta maaf seandainya terkasar bahasa, terlanjur bicara. Saya hanya boleh berkongsi idea, berkongsi apa yang saya lakukan kepada tim dan lakukan terhadap bengkel-bengkel saya sebelum ni, dan saya sampaikan mana yang boleh. Kalau saya kekurangan boleh tegur, tak ada masalah, insya-Allah. Itu saja saya serah